Takungan air bersih bawah tanah yang pertama di Singapura akan siap dibina dalam masa beberapa bulan akan datang, sedang negara memenuhi keperluan airnya yang semakin meningkat. Kerja-kerja binaan sebelum ini tertangguh selama sekitar 2 tahun disebabkan oleh pandemik COVID-19. Kemudahan itu terletak di Estate Bidadari dan akan membekalkan air kepada hampir 9,000 isi rumah. Sistem takungan baharu di Bidadari ini bertujuan meningkatkan tekanan air rangkaian paip dan menguruskan dengan lebih baik lagi permintaan air pada waktu sibuk. Beginilah sistem tersebut berfungsi. Air yang sudah dirawat dari loji Agensi Air Negara PUB atau Waterworks disalurkan ke takungan air sedia ada di atas permukaan bumi. Pada waktu tidak sibuk, apabila permintaan adalah rendah, air akan disalurkan ke takungan baharu di bahagian tengah estet Bidadari itu. Ia akan bertindak sebagai tempat penyimpanan air tambahan. Bekalan air tersebut boleh disalurkan secara langsung ke flat penduduk di estet Bidadari pada bila-bila masa mereka memerlukannya dengan menggunakan 5 pam. One of the reasons that we are considering constructing underground service reservoir is that it is not easy to find available locations to construct the high ground service reservoirs that in land-scar Singapore, and also it is challenging to find space to lay our accompanying pipeline in the increasingly congested underground space. Meletakkan sebahagian besar sistem tersebut di bawah tanah membolehkan kawasan tanah untuk digunakan sebagai ruang hijau di Taman Bidadari. Menurut PUB, projek ini akan dijadikan sebagai model bagi perancangan estet pada masa hadapan. Ini sedang permintaan air di Singapura diramalkan meningkat hampir seganda menjelang tahun 2065. Saudara, Singapura merancang untuk menggunakan teknologi bagi menghasilkan produk-produk bernilai tinggi daripada sisa. Buat masa ini, proses pelupusan merupakan cara utama Singapura menghapuskan sisa. Oleh itu, Agensi Sekitaran Kebangsaan NEA akan mengeluarkan permohonan mendapatkan maklumat, iaitu satu proses rasmi bagi mengumpul data daripada pembekal berkaitan teknologi pembuangan alternatif. These technologies will involve treating mixed municipal solid waste at feedstock and processing them to generate high-value products with sustainable offtake demands compared to landfill incineration ash. NEA will assess the information gathered on industry's interests and the commercial viability of technologies and, where suitable, conduct pilot trials to evaluate the potential of expansion to full-size disposal facilities. Data terkini menunjukkan kemajuan yang stabil dalam usaha Singapura mengurangkan sisa sepanjang 10 tahun lalu dengan jumlah sisa per kapita dari rumah turun lebih 15%. Jumlah sisa perusahaan dan komersil bagi setiap dolar GDP pula merosot lebih 30%. Namun begitu, kadar kitar semula merosot 10% kepada 52% dalam tempoh 10 tahun lalu, terutama sekali kertas dan kadbod. Menurut NEA, ini sebahagian besarnya disebabkan faktor seperti harga komoditi dan kos penghantaran. NEA juga memperuntukkan lagi 90 juta dolar untuk merangsang inovasi dan daya penghasilan dalam sektor khidmat sekitaran. Dipanggil Geran Huraian Daya Penghasilan, jumlah itu tambahan kepada 60 juta dolar yang sudah pun diperuntukkan sebelum ini. Dana tambahan itu bertujuan untuk meningkatkan keupayaan sektor berkenaan dengan menggunakan huraian dan peralatan berasaskan teknologi. Menurut NEA, geran yang mula disediakan pada tahun 2018 itu sudah berjaya membantu lebih 600 syarikat memanfaatkan teknologi peralatan dan huraian digital. Syarikat yang layak boleh memohon geran ini pada suku keempat akan datang sehingga 31 Mac tahun 2027. Memupuk kerjasama lebih erat antara komuniti perniagaan Singapura dengan Kemboja. Satu perjanjian dimeterai oleh Persekutuan Perniagaan Singapura dan Dewan Perniagaan Kemboja. Antara matlamatnya adalah untuk membuka peluang dan prospek baharu di kedua-dua negara. Perjanjian itu dimeterai di Forum Perniagaan Kemboja Singapura.
Ia disaksikan oleh Perdana Menteri Kemboja Hun Manet yang sedang melakukan lawatan 2 hari ke negara ini. Di forum itu, Menteri Kedua Perdagangan dan Perusahaan Dr. Tan See Leng berkata, peluang ekonomi di rantau ini akan terus berkembang. Menurutnya, Singapura gembira untuk menjadi rakan dagang Kemboja dalam usaha rantau ini ke arah sebuah ekonomi yang bersih dan hijau. As we look to the future, Singapore and Cambodia can continue and should continue to leverage each other's strengths to tap on the growing opportunities in ASEAN. And I would like to encourage businesses to pursue these opportunities in areas of mutual interests and forge long-term partnerships. There are immense opportunities for the value-added growth in areas such as fintechs, innovations, digital technologies, green energy, and agro-industries. Singapore's technological expertise can be a catalyst for transforming our industries, creating mutually beneficial opportunities for both our nations. Sementara itu, Menteri Kanan Lee Hsien Loong bertemu PM Hun Manet petang tadi. Menurut SM Lee, mereka membincangkan perkara-perkara seperti tenaga yang boleh diperbaharui dan kredit karbon. Kedua-duanya juga berharap untuk meningkatkan aliran pelancong dan mengukuhkan pertukaran antara rakyat satu sama lain. Menteri Kanan Teo Chee Hean berkata mengekalkan keharmoniaan dalam masyarakat majmuk negara ini bermakna memberikan setiap rakyat kepentingan dalam kemajuan negara. Ini supaya mereka mempunyai rasa tanggungjawab terhadap satu sama lain. Beliau berkongsi pandangannya itu di forum peringkat tinggi antara Singapura dengan China untuk bertukar-tukar sudut pandangan mengenai isu-isu bersama yang dihadapi kedua-dua negara. Tema forum tahun ini adalah urus tadbir bagi keharmonian sosial yang menurut SM Teo adalah sangat relevan buat masa kini. Beliau berkongsi pendekatan Singapura dalam mengekalkan perpaduan sosial dengan menjaga hubungan antara kaum dan agama, hubungan sektor buruh dan juga melalui pemilikan rumah. Kali terakhir forum ini diadakan adalah pada tahun 2016. Our guiding philosophy is for social governance, is to give every Singaporean a stake in Singapore's success. If every citizen knows that they will enjoy a fair share of the benefits from Singapore's progress, then they will be committed to helping Singapore achieve that progress. Forum ini dipengerusikan bersama oleh SM Teo dan Encik Chen Wen-ching, Setiausaha Suruhanjaya Ehwal Politik dan Undang-Undang Parti Komunis China. Menurut Encik Chen, Singapura menjadi sumber inspirasi kepada China dalam menangani cabaran ketika negara itu melakukan perubahan dan membuka pintunya kepada dunia luar. Tambahnya, pembangunan China sudah membuka banyak peluang kepada Singapura. Saudara, lebih 6,900 flat bina ikut tempahan BTO dilancarkan dalam penjualan bulan ini. Buat jelung-jelung kalinya, bakal pembeli boleh memohon flat dengan bayaran pendahuluan awal yang lebih rendah, iaitu 2,5% daripada harga flat berbanding 5 atau 10% sebelum ini. 3 daripada 8 projek BTO itu terletak di Kallang Whampoa dan Queenstown dan ditawarkan di bawah kategori model perumahan awam lokasi utama atau PLH. Lebih banyak subsidi ditawarkan tetapi lebih banyak sekatan juga seandainya pemilik memutuskan untuk menjual flat masing-masing. 20% daripada flat PLH di Tanjung Ru Riverfront 1 dan 2 serta Holland Vista diperuntukkan bagi keluarga kali pertama. So the Kallang BTO, which is in Tanjung Ru, I think it is like coming close to 60 years that you do not have new flats in the area. So they may see quite a fair number of buyers coming in to apply for this. Of course, and also in Queenstown, the site at Holland V there, it is probably also the last plot then there to be built for homes also. So in a way, it's a popular area. Lebih 1,350 flat BTO akan dilancarkan di Woodlands dan Tampines dan kesemuanya mempunyai masa menunggu sekitar 3 tahun. Malah separuh daripada flat BTO yang ditawarkan dalam penjualan bulan ini mempunyai masa menunggu tidak lebih daripada 4 tahun. Tawaran penjualan kali ini juga adalah yang terakhir digolongkan sebagai flat di estet perumahan matang atau belum matang.
Mulai Oktober nanti, flat BTO yang dilancarkan bagi penjualan akan digolongkan sebagai Standard, Plus dan Prime. Sekitar 8,500 flat dijangka ditawarkan pada bulan Oktober.